Dengan izin Tuan Hakim, timbalan pendakwa raya bagi pihak pendakwaan terdiri daripada saya sendiri, timbalan pendakwa raya Zahida binti Zakaria, Puan Zulfinas binti Abbas. Baik, teruskan. Puan Fazidah binti Faik, Puan Nur Syakira Aliana binti Alias. Dan juga bagi peguam bela, rakan bijaksana peguam bela bagi tertuduh terdiri daripada Puan Aminatun Mardiah binti Muhammad Nur, Ya Lini anak perempuan Islami, Puan Nur Izzati Hafizah, Puan Ilina binti Muhammad Razif, Puan Asiah binti Abdul Jalil, dan Encik Muhammad Farhan bin Ma'ruf. Benar Tuan Hakim. Sebelum ini terdapat peguam pemerhati, walau bagaimanapun pada hari ini tidak hadir Tuan Hakim. Pemerhati tak ada yang hadir? Tak ada Tak ada. Daripada Suhakam tak ada? Tak ada. Hari ini ditetapkan untuk bicara, pihak pendakwaan bersedia untuk meneruskan perbicaraan pada hari ini. Walau bagaimanapun sebelum dimulakan, pihak pendakwa ingin menyemak Tuan, untuk pertuduhan pertama dan pertuduhan kedua. Pertuduhan pertama telah pun dibacakan kepada tertuduh pada 20 hari bulan 8 2021 dan telah ditandakan sebagai P1 Tuan. Tuduhan? Dah tanda Ya? Ya. Dan pertuduhan kedua yang dibacakan kepada tertuduh pada 25 November 2021 telah ditandakan sebagai P2. Ya, P2. Okey, OKT hadir. Seterusnya, pohon untuk pohon kebenaran mahkamah untuk meneruskan dengan memanggil saksi pendakwaan pertama Tuan Hakim. Sebelum kita memulakan perbicaraan, saya merujuk kepada isu berkaitan peneman dan Ya, pengantara. Adakah pihak pendakwaan masih mengekalkan pengantara dan peneman iaitu Dr. Nur Jumawatun dan juga Puan Nur Fahidah? Ya, Tuan. Okey. Dalam kes tu, dalam isu yang ditimbulkan oleh peguam, mereka membantah tentang Puan Nur Fahidah Muhammad Azmi untuk menjadi pengantara dan peneman ni. Dua-dua mana satu ni pihak TPR? Dr. Nur Juma sebagai pengantara. Dr. Nur Juma pengantara dan Puan Nur Fahidah peneman. Sebagai peneman. Puan Nur Fahidah. Nur Fahidah sebagai peneman. Ya. Saya merujuk kepada bantahan peguam bela terhadap Puan Nur Fahidah atas alasan dia terlibat dengan penjagaan kanak-kanak yang dirancang untuk menjadi saksi dalam kes ni. Saya sebagaimana yang mahkamah maklumkan sebelum ni, pendirian mahkamah tetap sama. Tiada apa-apa halangan di bawah Seksyen 8 dan 9 Akta Keterangan Kanak-kanak 2007 untuk menghalang peneman yang dicadangkan ataupun pengantara yang dicadangkan oleh pihak TPR, memandangkan tiada alasan bahawa sekiranya seorang menjaga kanak-kanak tersebut tidak boleh menjadi peneman ataupun pengantara. Jadi saya masih pendirian yang sama, saya kekalkan. Maka mahkamah boleh meneruskan untuk mendengar kes dengan pemanggilan dua peneman dan pengantara tersebut. Lagipun pihak pendakwaan pada bila-bila masa boleh mengemukakan bantahan sekiranya terdapat pelanggaran, terutamanya dalam seksyen yang berkaitan 8 dan 9 yang mana mengatakan pengantara dan peneman tidak boleh memberikan galakan kepada saksi-saksi untuk menjawab mana-mana soalan. Kedua, mempengaruhi jawapan saksi. Dan ketiga, mengganggu saksi. Jika ada faktor-faktor atau elemen-elemen tersebut, pihak pembelaan pada bila-bila masa boleh membuat bantahan ketika prosiding dijalankan. Dan juga pada bila-bila masa membuat bantahan sekiranya terdapat pelanggaran sebarang prosedur dan akta. Jadi mahkamah mengekalkan pendirian tersebut untuk tidak membuat sebarang
larangan terhadap pemanggilan kedua-dua peneman dan pengantara tersebut pada minggu depan. Baik, terima kasih Tuan. Okey. Jadi kita teruskan dengan perbicaraan kita pada hari ini. Saya izin mahkamah, sebelum mahkamah meneruskan dengan saksi pertama Ya. SP1, saya pohon mahkamah merekodkan permohonan daripada pihak pembelaan bagi kedua-dua pihak, yang mana saya percaya kes ini seperti mana yang mahkamah sedia maklum adalah satu kes public interest. Dan saya pohon mahkamah pada hari ini membuat peringatan ataupun perintah secara terbuka kepada kedua-dua pihak pembelaan, pihak pendakwaan dan juga orang awam untuk tidak membuat sebarang kenyataan, penulisan ataupun sebarang live berkaitan dengan kes ini sepanjang perbicaraan yang boleh menjadi subjudis kepada kes ini sehingga kes selesai. Ini kerana saya percaya sekiranya dapat diungkap kembali proses sejak Julai, terdapat banyak penulisan yang telah dikeluarkan terhadap tertuduh dan juga terhadap kes ini, yang mana apabila perbicaraan telah bermula, saya percaya secara haknya ianya tidak boleh dijadikan subjudis kepada proses perbicaraan. Saya pohon satu perintah sebelum kes ini dimulakan. Terima kasih. Mahkamah merekodkan apa yang dinyatakan oleh pihak pembelaan tersebut, ya, dan adalah jelas bahawa pihak-pihak tidak boleh membuat sebarang pernyataan yang menjurus kepada subjudis terhadap OKT selagi mana kes ini belum diputuskan, dan mana-mana pihak boleh mengambil tindakan dan membawa pengetahuan mahkamah ini sekiranya terdapat pelanggaran yang menjurus kepada isu subjudis tersebut. Terima kasih Tuan. TPR. Pohon dipanggil Puan Zuriati binti Sudin, Tuan. Teruskan, panggil saksi pertama. Saksi pertama. Okey, teruskan dengan kad sumpah. Okey, baca dari bahawasanya. Bahawasanya saya, Zurianti Sudin, dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku dan berikrar bahawa segala keterangan yang akan saya berikan dalam perbicaraan ini adalah benar, tiadalah apa-apa yang tidak benar, melainkan benar belaka. 39 tahun. Pembantu pengurus Payment Network Malaysia. Pengurus. Dengan izin Tuan Hakim. Malaysia. Paynet. Tak dengar. Paynet. Dengan izin Tuan Hakim, kalau boleh naikkan dan cakap dengan jelas di Jelas. mikrofon tersebut, ya. Bantu pengurus di Payments Network Malaysia.
Tidak. Baru pindah 2 minggu lepas. Alamat terkini nombor 28. Jalan CG. Jalan CG CG. 1/1C. Casa Green. Okey. Cyber South. 43,800 Dengkil. 43,800 Dengkil. Dengkil. Puan Zuliati boleh duduk Okey, teruskan. Dengan izin Tuan Hakim, sebelum saya mulakan bicara pada hari ini, saya akan bagi beberapa kata kepada pengadu kita pada hari ini. Saya pohon Puan berkata dengan kuat, jelas dan boleh didengar oleh mahkamah. Cakap kepada mikrofon di hadapan Puan dan cakap perlahan supaya pihak-pihak dapat mencatatkan segala apa keterangan diberikan dalam mahkamah ini. Sekiranya soalan ataupun jawapan tidak jelas, Puan boleh minta kami ulangi, dan apa saja Puan ingin rujuk, minta kebenaran kepada mahkamah. Dan saya rasa itu saja untuk permulaannya, ya, Tuan Hakim. Okey, teruskan. Puan faham, ya? Faham. Boleh nyatakan sekali lagi nama penuh Puan? Nama penuh saya Zurianti binti Sudin. Saya berumur 39 tahun. Mempunyai 7 orang anak, termasuk 4 anak kandung dan 3 orang anak tiri. Bekerja sebagai pembantu pengurus di Payments Network Malaysia. Berasal dari Kuala Lumpur dan sekarang tinggal di Dengkil. Boleh Puan jelaskan kenapa Puan hadir ke mahkamah pada hari ini? Saya hadir di mahkamah pada hari ini untuk menjadi saksi dan juga pengadu bagi kes Bella dan kanak-kanak sindrom Down OKU tu lah. Boleh Puan ceritakan sedikit berkenaan apa yang terjadi pada 24/6/2021? Pada tarikh tersebut, 24/6/2021, saya telah membawa keluar seorang kanak-kanak bernama Bella dari rumah rakan saya iaitu Siti Bainun di Irama Wangsa Kondominium yang saya dapati dia telah mendapat kecederaan. Saya percaya dengan izin mahkamah saya pohon slow down untuk kami catat. Slow down sikit. Okey. Perlahan sedikit supaya Maaf. pihak peguam boleh mencatat dan membuat pertanyaan selepas ni. Boleh. Puan sebut tadi telah membawa keluar seorang kanak-kanak. Membawa keluar seorang kanak-kanak sindrom Down bernama Bella dari rumah kawan baik saya bernama Siti Bainun di Irama Wangsa Kondominium Wangsa Maju. Saya telah membawa Bella ke Hospital Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan. Seterusnya Puan? Seterusnya, saya membuat laporan polis di Balai Polis di Hospital Kuala Lumpur dan saya telah berada di hospital itu bersama dengan Bella dan pasukan yang medical team yang merawatnya selama 6 jam lah. Tadi Puan ada sebut berkenaan dengan kondo Irama Wangsa. Sebenarnya apa yang terjadi di kondo tersebut, Puan? Pada asalnya, Siti Bainun iaitu kawan saya memaklumkan kepada saya yang
berlaku jangkitan COVID-19 pada asalnya di rumah bonda, iaitu rumah pelindungan di setapak yang beliau uruskan. Dia meminta bantuan saya. Sebentar, Puan. Yang dia uruskan. Yang dia uruskan. Minta bantuan. Kemudian dia meminta bantuan saya lah untuk buat COVID test kepada penghuni di rumah bonda, dan juga memaklumkan yang beliau pun tak sihat dan kemungkinan dapat jangkitan juga. Sebentar, Puan. Puan juga ada sebut berkenaan rumah bonda. Rumah bonda ni rumah apa ya, Puan? Rumah bonda ni adalah rumah pelindungan wanita hamil tanpa nikah yang diasaskan oleh Siti Bainun, diurus. Kan? Maaf? Sebentar. Puan ada apa-apa kaitan ke dengan rumah bonda ini? Saya tiada kaitan secara langsung, tetapi saya adalah antara sukarelawan yang datang ke rumah bonda agak kerap untuk membantu bila diperlukan. Sejak bila ya Puan menjadi sukarelawan ni? Saya menjadi sukarelawan sejak tahun 2015. Tahun yang sama saya mengenali Siti Bainun lah. Tetapi sukarelawan di rumah bonda. Sebentar. Teruskan. Terus sukarelawan di rumah bonda sejak rumah bonda ditubuhkan. Sebentar. Teruskan. Semasa rumah bonda beroperasi di Selayang. Sebentar. Teruskan. Kemudian berpindah di setapak lah. Puan boleh ingat alamat di setapak ni, Puan? Alamat di setapak AF6. AF6. Ya. Jalan Kukuban. Jalan Kukuban. Setapak. 53300 setapak. Tadi Puan ada sebut berkenaan Puan Siti Bainun minta Puan untuk mengendalikan anak-anak jagaan dia kerana dia COVID. So, Izin mahkamah, saya percaya yang direkodkan adalah untuk saya buat COVID test penghuni rumah bonda. baik. Saya rephrase balik, Tuan Hakim. Ya, teruskan. Untuk pemeriksaan COVID tersebut, apa penlibatan Puan? Okey, pada 20 hari bulan 6, Siti Bainun hubungi saya mengatakan salah seorang penghuni rumah bonda yang ingin melahirkan anak di HKL didapati positif COVID. Sebentar, Puan. Teruskan. Kemudian dia bertanyalah apa perlu dia buat.
saya cakap sebab saya agak rapat kan dengan dia dan agak rapat dengan rumah bonda, saya cakap tak apa, biar saya tolong handle apa yang perlu, apa yang you nak I tolong. Kemudian saya cadangkan saya kontak klinik Dedi. Kontak klinik? Dedi di Melawati. Itu antara klinik yang saya tahulah yang ada buat pemeriksaan. Klinik Dedi? Klinik Dedi. Pemeriksaan ke rumah. Supaya kita tak perlu membawa. Boleh Puan ejakan nama klinik tu Kak? Klinik Dedi, D-A-D-D-Y. D-A-D-D-Y. Sebab dekat dengan rumah saya klinik tu dan saya tahu klinik tu ada buat pemeriksaan ke rumah. Supaya kita tak perlu bawa penghuni dan kanak-kanak lain ke klinik untuk buat test. Pada masa tu kita tak ada COVID test kit lagi. Jadi keesokan, boleh saya sambung? Sebentar. Okey. Teruskan. Jadi keesokan harinya klinik tu ke rumah bonda dulu, ke Jalan Kukuban. Sebentar. Teruskan. Untuk buat pemeriksaan kepada keseluruhan penghuni dan kanak-kanak dan bayi di situlah. Tak silap saya seramai 47 orang. Termasuk beberapa sukarelawan yang berada Berapa di orang? situ. 47. 47 orang. Termasuk beberapa sukarelawan yang berada di situ. Okay. Seterusnya Tuan? Seterusnya sebab dia punya result keesokan harinya. Kemudian Siti Bainun memaklumkan dan klinik Dedi pun memaklumkan kebanyakan daripada mereka positif. Hanya Sebentar. Teruskan. Hanya 3 orang penghuni dewasa dan 7 kanak-kanak yang negatif. Apa jadi pula di kondo yang Puan sebut tadi? Okey, bila keputusan di rumah ponda dah positif, saya cakap dengan Sri Bainun, you kena buat test untuk diri you dan semua penghuni, anak-anak bawah jagaan you di kondo juga. Jadi Teruskan. Jadi saya pun penelpon klinik Dedi sekali lagi untuk beri maklumat untuk buat test di Irama Wangsa lah. Sebentar. Adakah Siti Bainun telah mengikuti nasihat Puan? Untuk buat test? Ya. Ya. Dia mengikuti nasihat saya untuk buat test kepada keseluruhan penghuni di kondo tersebut. Setelah test dibuat di rumah kondo tersebut, apa yang terjadi Puan? Selepas itu beliau memaklumkan yang beliau positif. Beliau merujuk kepada siapa? Maaf, yang Beliau merujuk kepada? Beliau tu siapa? Siti Bainun memaklumkan kepada saya siapa yang positif lah, iaitu Siti Bainun. Sebentar.
Teruskan. Ina, adik angkat Siti Bainun. Siapa? Ina. Ina. Nama penuh saya tak pasti. Adik angkat yang tinggal sekali. Yasmin, Yasmin. anak angkat beliau. Aida, Aida. Balkis, Aryan, anak angkat juga. Maryam, Mariam. dan Bella. Dan Bella. Dia kata semua positif kecuali 2 orang anak angkat sindrom Down Siti Bainun. Sebentar. Okey, siapa ya? Tulus. Tulus. Tulus Bail. Tulus Bail. Dan lagi seorang? Dan lagi seorang Tulus Jiwa. Tetapi pada masa tu Tulus Jiwa tak ada bersama beliau. Ada di rumah kawan dia. Sebentar. Pada setiap masa daripada mula, di mana Siti Bainun ni? Siti Bainun berada di kondo Irama Wangsa pada setiap masa Siti Bainun berkomunikasi bersama saya. Di kondo Irama Wangsa. Irama Wangsa pada setiap masa beliau berkomunikasi. Tadi Puan ada sebut berkenaan Puan telah membuat laporan polis yang berada di hospital. Boleh Puan terangkan? Okey. Asalnya laporan polis tu dibuat adalah selepas Siti Bainun dan adik angkatnya pergi ke hospital Sungai Buloh. Sebentar. Adik angkat ni siapa ya? Ina bersama 2 orang anak angkat lah, iaitu Aryan dan Tulus Bail. Laporan polis tu berkenaan apa ya Puan? Berkenaan kecederaan dan penderaan yang saya dapati ke atas tubuh badan Bella selepas saya menjumpai dia. Sebentar Puan. Sekiranya saya merujuk Puan kepada laporan polis tersebut, boleh Puan camkan? Boleh? Saya percaya saya telah memberikan satu salinan ke mahkamah. Bagaimana boleh Puan camkan ini laporan polis Puan? Kerana di butir-butir pengadu ada nama saya, Zurianti binti Sudin, dan nombor kad pengenalan saya tertera di report polis ni lah. Sila bacakan nombor kad pengenalan Puan. 82 12 10 14 5338. Sila rujuk kepada pernyataan pengadu yang di bawah itu. Boleh Puan bacakan sedikit? Pada 24 hari bulan 6 2001, jam lebih kurang 14
hours semasa saya berada di rumah beralamat nombor 28 Persiaran Taman Melati Setapak Kuala Lumpur untuk menyiapkan makanan dan dihantar ke kediaman beralamat nombor 17/2 Irama Wangsa Kondominium Tower B Wangsa Maju yang berada di bawah jagaan Siti Bainun binti Ahmad Razali, nombor kad penalan 921029145382. Semasa saya memberikan makanan, saya menyadari seorang kanak-kanak yang bernama Bella yang mengidap penyakit sindrom Down tiada di sana. Dan saya cuba memanggil Bella, lalu Bella keluar dari bilik dan saya dapati badan budak tersebut melecur di bahagian dada, tangan, peha, leher dan bahagian badan lain yang belum dikenal pasti serta kesan luka lama. Apabila Siti Bainun mengetahui saya berada di situ, Siti Bainun binti Ahmad Razali memberitahu saya melalui mesej bahawa Bella terkena air panas sendiri. Saya berasa ada yang tidak betul berlaku di situ, lalu saya menghubungi KKM agar membawa budak tersebut untuk mendapatkan rawatan susulan di Hospital Kuala Lumpur. Saya telah membawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan. Saya juga mengesyaki Bella positif COVID-19 kerana dia tinggal bersama kanak-kanak yang positif COVID-19 di alamat Irama Wangsa Kondominium. Saya mengesyaki Bella telah didera di dalam kediaman Irama Wangsa Kondominium, Wangsa Maju KL. Tujuan saya membuat laporan polis untuk tindakan selanjutnya. Baik, Puan. Pada 24/6 2021 lebih kurang 2:41 yang disebut dalam laporan polis tersebut, Puan ada menyatakan Puan menyiapkan makanan. Makanan apa yang disiapkan? Saya membeli keropok, coklat, jajan. Saya membeli Keropok, rokok coklat dan gula-gula dan gula-gula. kerana kanak-kanak yang dikuarantin di rumah tu kebanyakannya kanak-kanak yang dikuarantin secara bersendirian lah bagi saya tanpa pengawasan orang dewasa. Masa Puan sampai di situ ada seorang pun dewasa di kondo tersebut? Kalau diikutkan umur, Yasmin tu kira dewasa sebab di atas 18. Tetapi Yasmin yang saya kenal telah duduk bersama Siti Bainun sejak berumur 15 tahun kerana dia bekas penghuni rumah bonda. Sebentar. Masa Puan sampai di kondo tu, siapa yang berada di kondo tersebut? Yang berada di kondo tersebut adalah Yasmin berumur 18 tahun, Aida berumur 16 tahun, Balkis berumur 14 tahun, Mariam berumur 3 tahun dan Bella berumur 13 tahun. Puan juga ada menyatakan bahawa Puan telah pergi ke Irama Wangsa Kondo. Betul? Betul. Berapa lama masa perjalanan daripada rumah Puan ke kondo tersebut? Rumah saya di Taman Melati hendak ke kondo di Wangsa Maju mengambil masa lebih kurang 10 minit. Puan pergi sana bersendirian atau ada siapa yang bersama Puan? Saya pergi ke sana bersama kawan baik dan juga pembantu Siti Bainun yang bernama Aidil. Kawan baik. Dan juga pembantu Siti Bainun. Aidil adalah orang yang selalu bantu Siti Bainun. Aidil. Aidil. Nama penuh ada? Saya tak pasti. Nama penuh tak?
Okey. Aidil adalah seorang pembantu Siti Bainun. Pembantu yang selalu hantar Mariam ke sekolah, selalu membeli keperluan apa yang Siti Bainun perlu. Dan kebetulan pada hari itu, Sebentar. Teruskan. Aidil perlu ke Irama Wangsa untuk ambil barang Siti Bainun dan dihantar ke Hospital Sungai Buloh. Aidil bawa motor datang ke rumah saya, parking motor dan pergi ke Irama Wangsa menaiki kereta saya. Setibanya Puan di Irama Wangsa Kondo, apa yang berlaku? Setibanya saya di Irama Wangsa Kondo, Sebentar. Teruskan. Aidil parking kereta saya di parking lot kereta Siti Bainun menggunakan access card yang ada padanya. Sebentar. Teruskan. Untuk naik ke tingkat 17 dan seterusnya kita ke rumah Siti Bainun unit nombor 2. Unit 2 ya Puan? Unit 2, 02. Saya, boleh saya teruskan? Teruskan. Semasa saya dah berada depan pintu rumah, kerana saya tahu mereka ada COVID, Sebentar. Teruskan. saya hanya berada di luar kawasan pagar gate rumah tu lah. Sebentar ya. Dari keterangan Puan daripada tadi, Puan asyik sebut Siti Bainun ni. Siapa Siti Bainun ni? Siti Bainun ni adalah rakan baik saya Sebentar. Teruskan. yang saya kenal dalam dunia sukarelawan sejak tahun, saya tak ingat, saya rasa 2015 ke 2016 begitu. Asalnya dia menjadi sukarelawan Sebentar. Teruskan. di rumah kita. Rumah kita, rumah perlindungan wanita hamil juga Sebentar. di Ceras. Teruskan. Sejak itu kami rapat. Dia sangat rapat dengan anak-anak saya dan keluarga saya. Sebentar. Berapa rapat tu? Berapa rapat? Kami pernah tinggal serumah pada tahun 2018. Sebentar. Teruskan.
selama beberapa bulan selepas saya bercerai. Teruskan. Dan dia juga membantu saya untuk uruskan anak-anak saya, bawa anak-anak saya melancong. Kira dia macam mak angkat kepada anak-anak saya lah. Memandangkan Puan lama mengenali Siti Bainun ini, boleh Puan kongsikan berkenaan Siti Bainun ni? Siti Bainun ni sangat aktif dalam dunia charity. Dia mengenali ramai orang. Seorang yang approachable, outgoing. Ya. Seorang outgoing, approachable, Outgoing, peramah okey. lah. Mudah mesra. Seorang yang sangat-sangat ramai kawan. Aktif dalam politik. Seorang yang sangat banyak terlibat dalam aktiviti masyarakat dan charity. Bagaimana pula watak Siti Bainun ini, Puan? Bagaimana pula dengan Watak, watak? pendirian dia. Siti Bainun seorang yang manja. Dia suka apabila dia rapat dengan seseorang tu, dia manjalah akan rapat dari segi peribadi, emosi. Sukakan kanak-kanak. Tersangat sukakan kanak-kanak. Tetapi dia seorang yang short tempered. Ada moody sikit kadang-kadang. Seorang yang sentiasa, dan bukan sentiasalah, selalunya dalam keadaan stres. Dan susah handle dia punya emosi sometimes. Puan ada menyatakan tadi tentang short temper ni. Boleh jelaskan? Ada beberapa kejadian bila dia marah, dan dia menceritakan kepada saya apa yang dia buat time dia marah lah. Sebentar. Apa yang Puan maksudkan dia susah kawal emosi ni? Dengan izin mahkamah, saya pohon direkodkan bantahan di bawah Seksyen 54 Akta Keterangan Sub 1, Tuan. Sekejap ya. Previous bad character not relevant except in reply. Pohon rekodkan bantahan saya di bawah Seksyen 54 Akta Keterangan Previous bad character not relevant except in reply, subsection 1. Sebentar, Puan. Untuk apa tu is section 8.
saya juga menggunakan Seksyen 8 di bawah fakta keterangan yang mengatakan satu fakta adalah relevan yang menunjukkan seseorang itulah, dan dia mengenali OKT dan dia juga tahu siapa itu OKT. Ini bukanlah bad character. Daripada awal juga dia telah menyatakan it's a balance of kebaikan dan juga karakter-karakter yang bukan bad character. Ini adalah persendirian of OKT, Tuan Hakim. Sebab dia mengenali OKT daripada awal dan kelakuan yang dahulu dan sekarang adalah yang sama. Ianya bukan bad character. Dengan izin Tuan mahkamah, saya pohon mahkamah merujuk kepada Seksyen 8 berkenaan dengan akta keterangan motif preparation and previous or subsequent conduct dibaca bersama Seksyen 54 seperti mana yang dihujahkan oleh pihak pendakwaan, yang mana saya percaya sekiranya karakter ini ditimbulkan, ianya berbalik kepada pertuduhan pada hari ini, yang mana kedua-dua pertuduhan melibatkan elemen yang sama, yang mana sekiranya bad character tersebut di-establish ianya adalah prejudis kepada tertuduh, dan saya pohon mahkamah menggunakan Seksyen 54 untuk tidak membenarkan soalan tersebut. It goes back to the charge in this case. Kedua-duanya adalah pertuduhan yang sama yang memerlukan establishment, yang mana ianya perlu dibuat dengan cara yang lain, bukan oleh bad character of the accused person. TPR, ada jawapan lagi? Sebentar. Rakan bijaksana saya mengatakan bahawa ianya related to the pertuduhan di mana saya tidak nampak benda tu. It's just saying that this person dia ada mempunyai short temper dan emosi. Tak ada pun yang menjurus kepada penganiayaan atau penderaan, Tuan Hakim. Tak ada pun mengatakan dia seorang pemukul, tak ada pun dia mengatakan dia seorang pendera. Tiada dalam keterangan yang diberikan oleh pengadu saya ini. Hanya dia mengatakan Siti Bainur ni adalah seorang yang short temper dan tidak boleh kawal emosi. Tiada kena dengan pertuduhan yang disebutkan oleh peguam bela saya. Tuan, saya percaya soalan terakhir pihak pendakwaan adalah boleh terangkan tentang short temper. Sebelum saksi menjawab, saya telah membantah kerana jawapan tersebut akan membawa kepada keterpakaian Seksyen 54(1) dibaca bersama dengan Seksyen 8, yang mana akan membawa kepada hujahan di bawah elemen motif preparation previous or subsequent conduct, yang mana mahkamah pada hari ini perlu mengambil maklum bahawa pertuduhan penganiayaan dan juga pertuduhan mengabaikan perlulah berterusan, dan ianya prejudis kepada tertuduh sekiranya melalui bad character tersebut di-establish berterusan tersebut dibaca bersama Seksyen 8 dan Seksyen 54(1). Okey, TPR. Hadkan kepada bad tempered saja atau ada jawapan lain? Dengan izin If it Tuan stop, Hakim. sorry Tuan, if it stop at bad short temper, then it's okay. But if it goes on to initially explaining in detail, that would be prejudice to the tertuduh. Faham TPR, bantahan tu merujuk kepada soalan selepas bad tempered. Dan mahkamah telah rekodkan berkaitan bad tempered, cuma soalan yang TPR panjangkan selepas itu adalah berkaitan dengan apakah mengapa saksi mengatakan tertuduh ada mempunyai bad tempered, dan sebelum saksi menjawab pihak peguam telah membantah. Jadi apa yang dititik beratkan oleh pihak peguam adalah berkaitan dengan jawapan yang mungkin boleh menjurus kepada isu yang ditimbulkan tadi, yang tidak melibatkan previous. Okay, you rephrase lah, you rephrase. Tak apalah, then you rephrase soalan. Baik, Tuan Hakim, saya rephrase soalan saya. Okey. Sekiranya di-rephrase soalan tersebut atau di soalan semula, maka isu tersebut selesai, Peguam. Ya, saya. Benar. Sekiranya ia tidak membawa kepada bad character yang saya hujahkan sebentar tadi. Perlu Terima kasih, Tuan. perlu diingatkan tentang seksyen yang dirujuk oleh peguam bela adalah relevan, yang mana tidak berkaitan dengan pertuduhan. Pihak TPR kena berhati-hati dalam perkara tersebut, sekiranya tidak berkaitan dengan kes ini. Dia nak cerita yang dia kena pukul, kejadian dia kena tunggu.
terus redirect ke tempat lain lah. Kita berhenti kepada bad tempered tadi and then boleh buat soalan yang lain. Dalam keadaan stres dan susah tunjuk emosi. Tak payah buat Short tempered. short tempered tu lah dia dah jawab kan. Apa sebab dia ada share whatever yang dia buat tu Okey, hubungi tak mereka. Okey, teruskan dulu yang lain. Saya teruskan dengan soalan yang seterusnya. Puan ada mengatakan bahawa Puan mengenali Siti Bainun. Puan kenal juga keluarga Siti Bainun ni? Kenapa? Puan, sorry, mic tak dengar. Ya? Ah. Puan katakan tadi, Puan rapat dengan Siti Bainun. Puan kenal ke keluarga Siti Bainun ni? Kenal, saya juga kenal rapat dengan keluarga Siti Bainun dan Siti Bainun juga kenal rapat dengan keluarga saya. Ada apa-apa yang Puan nak tambahkan berkenaan dengan Siti Bainun? Tak ada. Boleh Puan huraikan, describe Siti Bainun ni? Secara fizikal, Siti Bainun berkulit putih. Sebentar. Siti Bainun berkulit putih. Seorang yang agak tinggi dan berbadan agak gempal. Ada apa-apa lagi? Itu saja. Itu saja. Boleh camkan Siti Bainun? Ya. Dia memakai tudung merah. Sebentar. Berbaju biru belang-belang. Adakah dia berada di dalam mahkamah ini hari ini? Ya. Di mana? Di kandang tertuduh. Di kandang tertuduh. Ancaman direkodkan ya. Terima kasih. Oleh SP1. Tuan Hakim. Tadi juga Puan baca berkenaan laporan polis Puan ada menyebut berkenaan seorang kanak-kanak yang bernama Bella. Siapa Ya. Bella ni Puan? Bella adalah kanak-kanak OKU Syndrome Down Sebentar. Teruskan. yang telah diambil oleh Siti Bainun untuk menjadi anak angkat pada Julai 2020 Teruskan. dan sejak itu memang Bella tinggal bersama Siti Bainun dan di bawah tanggungjawab Siti Bainun. Apa lagi yang Puan tahu tentang latar belakang Bella ini Puan? Bella dijumpai di tepi jalan pada sekitar umur 6 atau 7 tahun dan dihantar ke JKM kerana tak jumpa keluarga dia. Dia duduk di JKM Seremban sehingga berumur 12 tahun.
dan dibawa ke mahkamah pada Julai 2020 untuk sambung tempoh perintah dia duduk di JKM Seremban. Sebentar. Teruskan. Tetapi pada hari itu Siti Bainun berada di mahkamah bagi urusan anak-anak rumah bonda, Ya. dan saya yang menjemput Siti Bainun dan anak-anak tu Sebentar. dari mahkamah lah untuk balik ke rumah. Pada hari itu saya pertama kali saya nampak Bella dipimpin oleh Ina, adik angkat Siti Bainun tu, masuk ke kereta saya. Sebentar. Teruskan. Dia adalah seorang yang sangat comel. Muka dia gebu. Tersenyum. Bila saya tanya, siapa nama? Bella. Umur berapa? 211, sebab dia tak tahu nak cakap 12. Sebentar. Umur berapa dia jawab apa? Dia jawab 211. Sebab dia memang cakap 12 tu 211. Sangat sihat. Dan saya tanya Siti Bainun, siapa budak ni? Teruskan. Siti Bainun cuma menjawab, budak ni dekat JKM bawa, tapi tak tahu nak hantar ke mana. Budak ini? JKM bawa ke mahkamah, tapi tak tahu nak hantar ke mana. Tak ada penempatan. Jadi mahkamah serahkan kepada Inun untuk jaga. Jadi mahkamah serahkan kepada Siti Bainun untuk jaga. Siti Bainun untuk jaga. Tanpa Siti Bainun memohon lah. Bella pada hari itu memang selai sepinggang. Tak bawa baju. Tak ada apa-apa barangan peribadi bersama dia. Kerana saya difahamkan memang urusan dia untuk lanjutkan tempoh dia duduk di JKM Seremban. Sebentar. Teruskan. Tetapi mahkamah pada masa itu menyerahkan dia kepada atas jagaan Siti Bainun lah. Jadi saya bawa mereka ke rumah bonda yang di Kuban tu. Rumah bonda yang berada di Jalan Kukuban. Okey. Kerana pada masa itu Siti Bainun dan semua anak-anak angkatnya masih duduk di situ. Tadi Puan ada sebut bahawa Siti Bainun telah dipertanggungjawabkan ke atas Bella. Ya, Betul? betul. Telah diserahkan kepada Siti Bainun dan adakah Siti Bainun telah melakukan tanggungjawab dia? Leading question, Tuan. Adakah? It's a leading question.
Serahkan Saya rephrase Bella balik. kepada Ainun. Okey. Tuan Hakim. Tadi Puan ada cakap yang Siti Bainur telah dipertanggungjawabkan dengan Bella. Selama dia dijaga oleh Siti Bainur, apa pengalaman Puan? Bersama-samalah dengan Bella, dengan Siti Bainur and so forth lah. Okey, disebabkan saya kerap juga ke rumah bonda di mana Siti Bainun dan kesemua anak angkatnya termasuk Bella tinggal. Saya memang nampak pada mulanya Siti Bainun ni sangat sayangkan kepada Bella. Sebentar. Teruskan. Dia cuba mengambil hati dengan membelikan barang yang Bella suka. Contohnya Bella suka makeup. Dia beli makeup, dia beli ring light, dia belikan tumbler sebab Bella suka minum air. Dia belikan baju baru, jumpsuit. Seingat saya yang sweater, Bella suka jumpsuit. Dan minggu pertama, minggu kedua, saya nampak Bella pun cuba menyesuaikan diri dan happy lah. Sebab nampak dia ada telekung baru, dia ada botol air dia sendiri. Dan Siti Bainur memang share dengan saya tentang dia suka makeup, dia suka buat mewarna. Dan memang Siti Bainur belikan apa yang Bella suka. Pada sekitar bulan Ogos, saya dan Siti Bainun ke Kuala Selangor, kampung abang ipar dia. Masa tu saya dah nampak tak berapa mesra, di mana Siti Bainun nak tinggalkan Bella tak kasi ikut. Mana Siti Bainun? Nak tinggalkan Bella tak kasi ikut kami ke trip tu lah, ke Kuala Selangor tu. Kami datang dua kereta. Siti Bainun punya kereta dan saya punya kereta. Sebentar. Bersama anak-anak saya. Teruskan. Masa tu Bella berdiri di porch, sedih. Nak ikut. Masa itu apa? Bella berdiri dekat porch kereta tu dalam keadaan sedih sebab dia nak ikut. Tapi Siti Bainur tak kasi. Dia cakap tak payah Kak Zul, dia buat perangai, dia degil. So, Siapa cakap? Siti Bainur cakap kat saya. Saya kesian, saya cakap tak apa. Bella naik kereta Mami. Saya cakap dengan Siti Bainur saya nak bawa juga. Jadi Bella naik kereta saya untuk pergi ke Kuala Selangor tu lah. Sepanjang di sana Bella sentiasa Teruskan. Sepanjang di sana Bella sentiasa dengan saya. Saya tak nampak Siti Bainun endahkan dia, tanya dah makan ke belum, dia okey ke tidak. Tapi bagi saya benda tu perkara biasalah sebab ramai kan anak-anak dan anak angkat dia. Boleh Puan beritahu berapa ramai yang pergi masa... Oh, kami pergi subuh dan kami balik tengah malam, tak overnight pun. Berapa? Lama ke ramai? Lama tu dalam 10 ke 12 Soalan jam. DBP apa? Berapa? Berapa orang yang pergi bersama? Oh, berapa orang? Oh, sorry. Dengar. Berapa orang Anak-anak saya 7 orang. Anak-anak angkat Siti Bainun termasuk Bella 7 orang juga.
So 14 orang, saya dan suami saya lah. Yang dah berada di sana, keluarga Siti Bainun, kakak kandung dia, kakak tiri dia dan abang ipar dia. Kakak kan Kakak tiri Siti Bainun dan abang ipar dia. Dan juga keluarga saya datang selepas itu. Mak mertua saya, kakak ipar saya datang selepas itu ke sana terus. Tadi Puan ada cakap, Siti Bainun cakap dia tak nak bawa sebab Bella degil. Semasa di sekolah sana tu ada tak Puan nampak yang Bella ni degil ke atau buat perangai ke? Leading question again, Tuan. Chris, tadi kamu cakap Siti Bainun cakap Bella degil. Ya. So, apa, boleh jelaskan? Saya tak ada nampak langsung. Tak, tanya Saya DBP. jawab tu. Ya. Soalan? Soalan tadi masa dia memberi keterangan bahawa masa Poch Bella berdiri dan tak boleh ikut, dan Siti Bainun cakap Bella buat perangai. Betul? Okey. Apa pemerhatian Puan semasa Bella di Selangor? Pemerhatian saya semasa trip di Kuala Selangor tu, Bella tak buat perangai langsung. Sangat independen. Dia nak air, dia buat air sendiri, ambil air Betul. sendiri. Dia makan pun tak perlu kita nak hidang. Dia even jaga baby jiwa yang pada masa tu berumur sindrom Down juga, yang berumur 10 ke 11 bulan, buatkan susu, tukarkan pampers. Dan dia hanya bermain dengan anak-anak saya di sekitar saya, di sekitar kami je, saya je. Dia tak pernah tak ada pun dia buat degil atau tak dengar cakap atau buat masalah langsung. Dia ni siapa yang dirujuk? Bella. Tadi Puan ada mengatakan bahawa Puan selalu pergi ke kondo tersebut dan Puan tahu Siti Bainun telah menjaga Bella. Dari pemerhatian Puan lah, macam mana penjagaan Siti Bainun terhadap Bella ni? Saya tak nampak Siti Bainun uruskan Bella. Sebentar. Seperti mana kanak-kanak OKU sindrom Down perlu diuruskan. Sebentar. Boleh jelaskan? Contohnya, dia tidak dihantar ke sekolah. Sebentar. Dia ni siapa? Bella tak dihantar ke sekolah. Bella tidak mendapat apa-apa pendidikan atau terapi Atau? atau pendidikan pendidikan khas untuk kondisi dia. Aktiviti Bella di rumah bonda tu memang seharian tengok TV, melukis, mewarna, tu sahaja. Dan menjagalah, tolong menjaga baby-baby lain kat situ. Tadi Puan cakap Bella ni seorang yang Down syndrome.
Tetapi macam mana dia boleh jaga baby-baby lain ya? Ya. Walaupun Bella ni Down syndrome, dia sangat penyayang. Dia sangat rajin. Dia sangat attentif. Sebab di rumah bonda tu kan ramai baby. Dia mampu buat susu, bagi baby minum susu, sendawakan baby. Dan dia even tidur dengan baby sindrom Down lainnya, iaitu Jiwa. Sampai dekat rumah bonda tu kami cakap, Sebentar. kanak-kanak sindrom Down yang menjaga baby sindrom Down. Sebentar. Statement puan tadi, kanak-kanak sindrom Down jaga baby sindrom Down. Betul. Itu yang saya ulang-ulang cakap kepada penghuni rumah bonda dan kepada sesiapa saja yang kenal Bella. Siapa baby sindrom Down yang puan Salah seorang ni, dia ada 2 orang lah. Satu Tulus Bail. Sekarang berumur 3 tahun lebih, Tulus Bail. Seorang lagi Tulus Jiwa, berumur 2 tahun. Dia memang sangat-sangat sayang Tulus Bail dan Tulus Jiwa. Siapa dia ni ya? Sorry, Bella. Apa? Bella sangat-sangat sayang Tulus Bail dan Tulus Jiwa. Bella pula siapa yang jaga kalau Bella jaga budak-budak Down syndrome ni? Saya tak pernah nampak Bella dijaga oleh sesiapa. Saya tak pernah nampak ada orang uruskan Bella. Di rumah tu, Sebentar. Rumah yang puan cakap ni rumah mana? pelindungan rumah bonda. Kerana mereka tinggal di situ dari Bella diambil. Sampai sekitar Oktober baru pindah keluar. Sebentar. Tadi puan ada cakap, tiada siapa yang menjaga Bella atau menguruskan Bella. Tak ada. Tadi puan ada cakap mereka telah berpindah daripada rumah bonda ke mana ya? Ke kondominium Irama Wangsa di Wangsa Maju. Sekitar akhir bulan Oktober. Oktober 2021. 2000. Maaf. Akhir bulan Oktober 2020. 21 baru. 2020. 2020. So maknanya mereka berpindah ke kondo barulah. Maknanya rumah baru mereka lah. Ya. Puan tahu alamat rumah kondo ni? Kondo ni lah. Saya sebut kondo lah. Kalau rumah sekarang agak confused kan? Ya. Kondo ni beralamat di nombor 17-02. Nombor 17-02. Blok B. Irama Wangsa. Wangsa Maju. Puan pernah pergi ke kondo tersebut? Pernah. In fact,
sebelum mereka berpindah, saya diajak oleh Siti Bainun untuk tengok beberapa rumah lah sebelum Siti Bainun membuat keputusan untuk pindah. Jadi saya dan Siti Bainun tengok rumah sebelum mereka berpindah lagi. Dan selepas itu saya ada ke sana beberapa kali. Sebentar. Kenapa ya irama Wangsa ini dipilih oleh Siti Bainun? Kami ada tengok unit lain di sekitar setapak juga, dan Siti Bainun ada tengok unit lain di sekitar Jalan Pahang. Dia memberitahu saya, Siti Bainun memberitahu saya kerana rumah itu agak sesuai untuk anak-anak lah, kerana fasiliti yang bagus, ada swimming pool, secure dan luas sedikit, dan juga kerana rumah tu rasa homey. Dia sesuai untuk Siti Bainun tinggal bersama 7 anak-anak angkat dia. Boleh Puan ceritakan keadaan kondo tersebut memandangkan Puan telah pergi melihat kondo itu? Kondo tersebut merupakan kondo baru, kondo yang agak high-end di Wangsa Maju, kerana sewa dia pun sekitar 2,500 ke atas. Siti Bainun memilih unit RM 2,500 ke atas. 2,500 ke atas. Okey. Siti Bainun memilih unit yang agak besar, 3 bilik, dan keluasan lebih kurang 1,200 square feet. Masuk rumah, belah kanan ada dapur. Selepas dapur, kita nampak laundry room ataupun store. Kemudian masuk depan sikit ada ruang makan, ruang tamu dan balkoni. Ada lorong yang menghala ke bilik-bilik dan bilik air. Bilik pertama belah kiri, bilik air belah kanan. Ke depan sikit ada ruang untuk home office atau untuk budak-budak main. Lebih kurang 25 square feet tak silap saya, dalam 20 square feet macam tu. Depan sikit belah kiri adalah bilik utama Siti Bainun. Dalam ada bilik air. Sebentar. Teruskan. Dan belah kanan ada bilik ketiga lah, bilik yang agak kecil. Rumah itu di tingkat 17 menghadap swimming pool. Sebentar. Mempunyai balkoni yang agak luas juga. Dari pemerhatian Puan berkenaan kondo itu, ada tak any safety features, ciri-ciri keselamatan pada kondo tersebut? Tidak. Beberapa kali saya ada menyuarakan pendapat yang mengatakan balkoni ini agak bahaya untuk anak-anak kecil kerana tak diletakkan grill. Ada meja dan kerusi di balkoni yang boleh anak-anak panjat. Sebentar. Teruskan. Di dalam bilik anak-anak, bilik yang pertama juga, katil dirapatkan ke dinding
yang mana ada tingkap. Sebentar. Teruskan. Dan pada setiap masa, berdasarkan pemerhatian saya, sekiranya Siti Bainun tiada di rumah, anak-anak ini hanya diawasi dan dijaga dan diuruskan oleh 3 anak angkat yang besar tu. Yasmin, Aida dan Balqis. Untuk handle Aryan, Tulus, Jiwa, Mariam, Bella. Adakah ketiga-tiga ni, Yasmin, Balqis dan Aida, mempunyai skill untuk jaga budak-budak yang kecil-kecil ni? Leading question, Tuan. Adakah? Saya pohon pihak pendakwa raya tidak lagi menggunakan close question, Tuan. Maaf, Tuan Hakim. Saya Ya. rephrase balik soalan tu. Apa pengalaman Puan apabila melihat jagaan Yasmin, Balqis dan Aida? Pada pemerhatian saya, mereka tidak langsung cekap dan layak untuk menjaga kanak-kanak yang kecil tu. 3 orang sindrom Down Sebentar. dan 2 orang di bawah 3 tahun. Dan 2 orang? 2 orang bawah 3 tahun, Aryan dengan Bawah 3 Mariam. tahun, 3 tahun. 3 sindrom Down. Boleh jelaskan semula dengan memberi nama dan umur penghuni-penghuni dalam pondok ni? Yasmin, Yasmin umur 18 tahun, Balqis, Balqis umur 14, Yasmin umur 18. 18. Okey. Balqis umur 14, Okey. 14 dan Aida umur 16. Untuk menjaga Mariam berumur 3 tahun, Tulus Bail sindrom Down berumur 3 tahun, Tulus Jiwa sindrom Down berumur 2 tahun dan Aryan berumur 2 tahun. tadi sebut 3 Down syndrome. Ya. Tulus Bail dan Tulus Jiwa. Lagi seorang? Bella, maaf, Bella lupa. Umur 13 tahun. Siapa orang yang dewasa di rumah melainkan Yasmin? Ina, anak adik angkat kepada Siti Bainun yang berumur 24 tahun tak silap saya. Tetapi dia jarang berada di rumah. Setiap 2 minggu dia balik ke Kelantan. Sepanjang pemerhatian saya tak pernah tengok dia uruskan kesemua anak-anak tersebut. Sebentar. Puan ada terlibat tak dalam pengurusan kondo tersebut? Tidak. Saya tak terlibat langsung, tetapi kadang-kadang Siti Bainun ada hubungi saya untuk kita ke sana buat parti hari jadi anak saya.
atau anak-anak saya pergi ke sana tidur di sana lah. Pak Hakim, pohon tangguh sebentar. Boleh? Rehat Saya dulu. rasa rehat sebentar lah, sebab Tak dah apa, 2 kita jam rehat. dah. Gom, tak ada bantahan. Kita rehat Ada dulu. bantahan, Tuan. Rehat berapa minit? PPP? Setengah jam lah untuk ke bilik air ataupun minum. Kita rehat setengah jam untuk kita tangguh sebentar untuk pihak-pihak rehat. Mahkamah, tangguh. Terima kasih, Tuan.